أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظيم. Sidang hadirin Jumaat yang dirahmati dan dihormati sekalian, alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih beri peluang kepada kita supaya kita dapat menunaikan fardu solat Jumaat dengan secara berjemaah, yang mana kita tengok dan kita nampak banyak lagi saudara-saudara kita yang tak dapat menunaikan solat Jumaat di rata-rata tempat oleh kerana wabak Covid yang kita sudah maklum. Alhamdulillah, kita sudah meranjau, kita sudah melalui fitnah-fitnah, bala petaka, dan kita sudah melalui cubaan Allah Subhanahu wa taala. Tajuk khutbah saya pada kali ini iaitu saya nak baca tajuk Fitnah Akhir Zaman dan Solusinya. Makna solusi adalah tang rod ataupun tang okของ fitnah. Lah ni kita duduk dalam akhir zaman, dalam yuk orang panggil yuk suklai wan sillo, yuk dekat nak kiamat. Bunga-bunga kiamat dah semua dah berlaku. Sebelum Covid nak mari lagi bunga kiamat, orang nampak masjid macam dengan tak nampak apa-apa. Orang nampak Quran semacam dengan tak nampak apa-apa. Saya duduk khutbah dari sini dulu bahasanya, sebelum Covid kita melengahkan diri kita daripada masuk masjid. Mau Covid baru kita nak masuk masjid. Tetapi Allah SWT masih bagi peluang kat kita. Maka kita jangan jadi orang yang kena fitnah. Kena fitnah macam mana? Masa dia kena Covid, dia kata aku tak boleh pergi ke masjid. Tapi lepas Covid, bahasa leda sikit, dia tak pergi juga masjid. Dia buat alasan kata tak boleh pergi lah macam tu macam ni. Inilah tanda orang tu kena fitnah dalam agama dia. Sebab itulah Allah SWT firman dalam ayat yang saya baca tadi, Alif Lam Mim Ahasiban nasu yutraku ayyakulu amanna. Apakah manusia sangka bahawa dia, Allah Ta'ala nak biarkan dia beriman tanpa diuji, tanpa dicuba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita kena fikir kata yang kita kena cuba Covid ni adalah rahmah kepada kita. Kita boleh mendekati kita kepada Allah. Tetapi manusia masih degil. Manusia masih kerah kepala. Tak nampak apakah hikmah yang Allah Ta'ala bagi kat kita dengan dicubakan dengan beberapa fitnah dan beberapa cubaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Allah cuba Nabi, Allah cuba kita, Allah cuba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai cubaan. Dalam sejarah, seorang sahabat Nabi Umar bin Khattab, dia kata kat Huzaifah bin Al-Yaman, dia kata kau bagi tahulah kat aku fitnah apa yang paling berat sekali. Umar bin Khattab kata, dia kira kata fitnah anak pinak, anak bini, adik beradik. Huzaifah kata fitnah tu tak berat semacam fitnah yang aku nak habar ni. Fitnatul rajuli fi malihi, fitnatul rajuli fi ahlihi, fitnatul rajuli fi jarihi. Tapi Huzaifah bin Yaman kata fitnah yang paling teruk iaitu fitnah apabila satu pintu dirubuh, satu pintu diruntuh, iaitu dengan matinya Sayyidina Umar bin Khattab. Maka berlakulah fitnah yang paling besar dalam Islam. Dan orang yang bunuh Sayyidina Umar bin Khattab
adalah para Syiah, golongan Syiah laknatullah alaihim ajma'in. Syiah yang membunuh Sayyidina Umar bin Khattab, baru itulah timbulnya fitnah yang begitu sangat besar. Kalau kita kata fitnah yang kita dengan anak bini, tu fitnah kecil aja. Fitnah kita dengan adik-beradik berkelahi bak tanah saja, tu fitnah kecil. Sebab fitnah lagu tu Nabi kata boleh hapus dengan semayang kita, boleh hapus dengan puasa kita, boleh hapus dengan zakat kita, boleh hapus dengan sedekah kita. Tapi fitnah dalam agama, fitnah yang paling teruk, iaitu fitnah masalah kepercayaan, akidah yang sesat, yang masuk ke dalam golongan umat Islam. Sebab itulah apabila Umar bin Khattab mati meninggal dunia, timbullah banyak puak, banyak Syiah, timbul puak Qadariyah, timbul puak Sabaiyah, timbul puak Khawarij, macam-macam. Itulah fitnah yang paling teruk dalam Islam. Lepas tu fitnah itu berluasa sampai masa kita sekarang. Cuba kita tengok sekarang berapa puak tempat kita. Ada puak ada puak Mahathir besar, ada puak kai hijau, ada puak kai kuning, ada macam-macam. Maka di sana, sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW suruh kita jaga dengan fitnah. Dan fitnah, satu fitnah lagi yang teruk juga selepas pada fitnah agama, iaitu fitnah harta benda. Banyak orang kita boleh sanggup menggadaikan agamanya dengan duit yang begitu sikit. Hadis Nabi SAW, Nabi kata, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yusbihu ar-rajulu kafiran wa yumsi mu'minan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nabi kata geluik-geluiklah. Geluik maknanya bahasa rumah kita geluik, cepatlah. Geluiklah kamu beramal ibadat sebelum fitnah nak mai semacam sekeping malam. Nabi beritahu fitnah semacam sekeping malam. Bukan sekeping mana dia berat, mana dia gelap gulita. Fitnah semacam dengan sekeping malam. Pagi-pagi orang tu beriman, petang-petang jadi kafir. Petang-petang beriman, pagi-pagi jadi kafir. Pagi-pagi semayang kat solat kat musalla balai tu kru ni masjid. Nah, petang-petang pakai surat panak duk main kau senam bola. Itu di antara cubaan fitnah. Pagi-pagi dalam masjid, petang-petang tak tahu berkelawar mana-mana tempat-tempat maksiat. Maka ini fitnah. Yang mana ulama kata kafir di sini makna dia kufur nikmat, bukan kafir yang mengeluarkan daripada Islam. Tapi walau bagaimanapun kita jaga-jaga, sebab Nabi kata orang lagu ni dia sanggup jualkan agama dengan duit pitih saja. Sebab itulah Huzaifah bin Al-Yaman, ada orang tanya kat dia, mata yu'lamul mar'u annahu futin. Bilakah, macam mana kita nak tahu kata seorang tu kena fitnah? Macam mana kita nak tahu kata seorang tu kena fitnah? Ada orang tanya Huzaifah bin Al-Yaman, sahabat Nabi SAW. Huzaifah bin Al-Yaman kata, in kana ma yarahul bil amsi haraman asbahal yawma halalan fa'lam annahu futin. Ni jaga-jaga benda ni berlaku tempat kita. Huzaifah bin Al-Yaman kata, nak tahu kata dia tu kena fitnah. Katanya kalau kemarin dia kata benda tu haram, tapi hari ini dia kata halal dah. Kemarin dia kata duit sinbon haram. Duit sinbon duit risiwah tak boleh ambil, haram. Berapa ribu pun haram. Tapi hari ini dia kena 5,000, dia kata halal tahu. Itu orang tu dah tahu dah kata dia tu dah kena fitnah dah dalam agama dia. Sebab itulah para sahabat Nabi SAW, dia sangat-sangat jaga dengan masalah ni. Dia sangat-sangat jaga dengan masalah harta benda. Sebab itulah Nabi SAW kediri. Nabi hidup Nabi dengan keadaan, Nabi duduk dengan keadaan zahid. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhud Nabi SAW, Nabi duduk lena atas katil. Siti Fatimah pergi nampak Nabi duduk atas pelepah tamar. Dan belakang Nabi tergurih dengan luka belakang Nabi. Siti Fatimah teriak. Dan Siti Fatimah kata, macam mana pak duduk macam ni? Nabi kata, dunia ni hak puak kapiak, tapi akhirat adalah hak aku.
Maka ini adalah satu zuhud Nabi SAW. Tapi kita lah ni adalah kita sanggup menjualkan agama kita dengan hanya secebis wang mata dunia saja. Maka itu di antara perkara yang melanda fitnah kepada kita. Maka di antara apa yang ulama' dia beritahu kat kita, di antara perkara yang nak bagi kita ni tabik daripada fitnah, jangan kita kena fitnah. Yang pertama, kita kena selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari Muslim, kana yata'awwadhu minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Nabi SAW ni selalu minta doa, minta dijauh daripada fitnah, benda yang sulit dan benda yang nyata. Sekarang ni kalau kita jadi orang beriman macam mana pun, Allah Ta'ala cuba kita. Duit bunga kita kata kita tak makan, tapi lalas kali makan juga sebab dia kena debu-debu bunga, debu-debu dorbia. Fitnah satu lagi yang kita tengok, dulu ni ganyo kita kata haram, tapi lah kerajaan kata halal. Tu dia antara fitnah. Ganyo haram cat-cat. Ganyo adalah Islam, tak ada siapa, tak ada ulama' mana pun petua kata ganyo ni halal. Tak kira ulama' Wahabi di Saudi ke, tak kira ulama' di Mesir ke, tak kira semua hukum kata ganyo ni haram. Tapi apabila ada orang kata ganyo halal, pergi tengok di kedai semua ada kedai kafe Kansha. Lah ni orang pesan apa ni kopi ganyo daripada online. Apa ni keri mai hantar. Ada. Lah dah jadi benda haram jadi benda halal. Ganyo jadi halal. Baik katom tak apalah sebab dia orang panggil dia proses dia orang panggil asal dia bukan haram lizati. Tapi ganyo nak haram dia haram lizati. Tapi ada juga orang dia kata halal pula ini. Tu dia antara fitnah. Tu dia antara fitnah. Maka kita jaga-jaga benda ni. Adalah benda ni dia bersangkut paut dengan makanan dan minuman. Apa minuman kita, makanan kita masuk dalam tubuh kita, daging darah apa yang dicebis dengan benda-benda haram, Nabi kata fannaru aula bih. Api neraka lah akan makan dengan sedap-sedapnya daging darah kita. Sebab itulah kita nak bela anak kita macam mana pun, kalau kita bagi makan benda haram ke hidup kita tak akan berkat. Lah satu lagi fitnah, ulama kata fitnatul khalawat. Fitnatul khalawat itu fitnah handset, fitnah Facebook, fitnah torosap. Fitnah ni kita tengok, kita nak anak, nak jaga anak kita macam mana. Kita duduk dengan anak kita 8 jam, 5 jam. Tapi anak kita duduk dengan menatang ni, duduk dengan mindset ni 24 jam. Nak lena pun Facebook, nak tidur pun Facebook, nak live apa semuanya duduk dengan menatang ni semua. Itu dia antara fitnah yang Nabi kata fitnatul khalawat. Fitnah duduk seorang diri. Orang dulu kalau duduk cakap seorang ni orang kata orang gila. Tapi orang lah cakap seorang semua kata tamada dah cakap seorang. Cakap apa? Cakap dengan torosap. Tu dia antara fitnah yang berlaku. Maka Nabi SAW beritahu kat kita satu cara yang kita nak lepas daripada fitnah. Yang pertama kita berdoa untuk kita jauhkan diri kita daripada fitnah. Nabi selalu doa Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Sebab yang kedua yang kita nak akan jauh daripada fitnah, yaitu kita at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kena pegang teguh dengan Al-Quran dan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi duk baca bab fitnah, sahabat tanya kat Nabi, "Mal makhraj ya Rasulullah?" Nabi baca bab fitnah, sahabat tanya, "Apa jalan keluar? Tangok macam mana nak bagi jauh dari fitnah?" Nabi kata kau kena pegang dengan Quran dan hadis. Fihi naba'u man kana qablakum, sebab dalam Quran ada cerita orang yang dulu daripada kita. Wa fihi man kana ba'da khabara man kana ba'dakum wa fihi faslu ma bainakum. Dalam Quran akan menjadi hukum tetap yang akan menghukum atas kamu semua. Ini adalah ajaran Nabi SAW. Di antara doa lagi yang kita patut baca untuk kita nak jaga kita daripada fitnah, iaitu doa yang disunatkan kita baca sebelum nak bagi salam. Semua saya rasa semua kita dah hafal dah.
Doa yang orang baca sebelum nak bagi salam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil ma'sam wal maghram wa min fitnatil masihid dajjal. Ni doa ni semua kita kena baca dan kita kena ajar anak-anak kita baca sebelum nak salam. Nabi suruh kita minta doa jauh daripada apa? Jauh daripada azab kubur. Jauh daripada fitnah kubur. Dan pentingnya jauh daripada fitnah mahya. Fitnah mahya ni iaitu fitnah masa kita hidup. Orang tua dulu apabila kita hidup masa ni kita nampak apa yang tak pernah ada pada masa dulu. Kadang-kadang orang tua ngiling kepala. Berlaku perkara yang tak pernah tengok sebelum, tak pernah kita tengok. Tapi kita tengok, kita mengiling kepala. Sehingga dalam satu hadis Nabi kata seorang mukmin tu, dia duduk dalam dunia, dia kelih orang buat jahat, kelih orang berzina atas jalan. Dia kata macam mana? Dia pergi kat kubur, dia kata, ya laitani makanah. Oi, aku nak pergi duduk dalam kubur dah. Aku tak mau duduk, tak sanggup dah tengok. Anak-anak, lelaki, perempuan, naik motor sekali, bergendong sekali, pergi berzina, pergi bawa sana. Semua orang tua-tua yang masa tu, dia kata apa? Aku tak sanggup dah duduk. Sebab aku duduk apa bahasa susah hati. Tu orang yang merasai fitnah. Dia akan minta kepada Allah Ta'ala SWT mematikan dia supaya dia tak nak tengok benda-benda yang maksiat kepada Allah SWT. Lepas tu yang ketiga, di antara perkara yang kita nak jauh pada fitnah, kita kena belajar ilmu pengetahuan, kena mengaji. Kena mengaji baru kita boleh tahu kata hak mana fitnah, hak mana bukan fitnah. Lah ni kalau adik-adik tengok dalam apa panggil kasih sosial, terutama sekali bab jual beli, Allah banyak lah ni. Kripto, halal tak halal? Halal tak jual kripto? Len hun, orang Muslim len hun dah main kripto boleh tak? Hak lasut, peradian lasut. Kalau kita tak mengaji, kita tak tahu. Lasut apa? Apa dia balik? Iaitu hukum tentang beli kelong sum. Semacam darah duk buat, family pie duk buat. Boleh ke tak boleh? Halal ke tak halal? Sah ke tak sah? Itulah kalau kita tak mengaji, kita tak tahu apa yang halal, apa yang haram. Dan tak akan terlepas daripada fitnah, apa panggil fitnah social network. Yang keempat, nak jauh kita daripada fitnah, kita kena rajin duduk dalam masjid. Dan kita kena duduk dengan para orang alim ulama. Kena duduk dengan ulama. Ulama yang rabbani, ulama yang bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ulama yang kata ular dalam semak, bukan. Kadang-kadang ulama juga tapi hak haram dia kata halal, hak halal dia kata haram. Hak ni orang panggil ular dalam semak, bukan ulama. Yang kelima, kita kena jaga-jaga anak-anak kita daripada fitnah. Itu tanggungjawab kita bersama. Adalah ini merupakan tanggungjawab kita sebagai seorang insan dan sebagai seorang Muslim. Sidang hadirin Jumaat dirahmati Allah sekalian. Sekarang dah sudah masa sampai masa untuk kita mentazkiyah diri kita. Sudah ada lebih lagi dalam 4 bulan, 5 bulan kita nak masuk bulan puasa pula dah. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi peluang kat kita supaya kita dapat berjumpa dengan bulan puasa al-mubarak dan amal ibadat kita masih meningkat daripada amal ibadat bulan puasa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa kita dengan berkat kita sembahyang Jumaat, dengan berkat kita menunaikan ibadat solat Jumaat kita, dan Allah Ta'ala akan kabulkan doa kita. Dan di antara pesanan yang terakhir adalah untuk kita beribadat dengan sesungguh-sungguhnya pada hari ini, iaitu kita membaca surah Al-Kahfi. Ni banyak orang kita tak berapa nak baca surah Kahfi. Dulu memanglah kita tak pandai baca, kita pandai surah Yasin. Orang tua-tua kata baca surah Yasin malam Jumaat sebab kita tak tahu surah Al-Kahfi. Tapi lah ni kita dah tahu dah surah Kahfi. Baca surah Kahfi adalah sunnah Nabi SAW. Surah Yasin ayat dia 83 ayat. Tapi surah Kahfi ayat dia 110 ayat. Sikit saja beza dia. Dan kalau kita baca, apa faedah dia? Allah Ta'ala akan jaga kita dari fitnah Dajjal. Ada 2 riwayat hadis.
Ada hadis, satu hadis kata kita baca awal 10 awal surah Kahfi. Ada satu riwayat lagi dia kata baca 10 akhir surah Kahfi. Tolong ulama dia kata kalau nak bagi elok baca habis semua surah, habis. Masalah, tak ada masalah. Sebabnya kita ni fitnah yang paling teruk sekali itu fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal yang akan kita difitnah, semua akan difitnah. Maka ini adalah fitnah yang paling teruk. Tapi kita kalau kita tak baca surah Kahfi, kita tak akan terlepas daripada fitnah Dajjal. Sebab tu sahabat ridwanullah alaihim ajma'in selalu mereka ajar anak-anak mereka supaya hafal surah Kahfi. Hafal surah Kahfi dan baca surah Kahfi dan menghayati betul-betul surah Kahfi. Dan di samping itu kita banyakkan solawat kepada Nabi SAW. Dan kita nak bagi tahu orang yang paling baik di hari Jumaat iaitu orang yang paling banyak solawat ke atas Nabi SAW. Orang yang paling baik di hari Jumaat iaitu orang yang paling banyak solawat ke atas Nabi SAW. Kita kenal Nabi, kita kasih Nabi, kita kasih tiap-tiap bulan, kita kasih tiap-tiap hari. Dalam sembahyang kita baca solawat Nabi. Dalam tahayat kita baca solawat Nabi. Semuanya itu adalah merupakan sunnah Nabi yang digemarkan oleh Nabi SAW. Maka dengan akhir khutbah ni, saya ingin nak pesan kepada wairun kita nak untuk rau kecapในเรื่องของการทำอิบาดัตต่อ Allah Subhanahu wa Taala ให้เราเป็นเยาวชนที่ได้รับความโปรดปรานจาก Allah Subhanahu wa Taala ให้เราเป็นเยาวชนตัวอย่างที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในซูเราะห์กะฮ์ฟีว่าอินนะฮุมฟิตยะตุนอามานูบิร็อบบิฮิมวะซิดนาฮุมฮุดาให้เราเป็นเยาวชนแห่งทางนำที่ช่วยกันทำนุบำรุงศาสนาของอัลลอฮ์ตะอาลาให้ได้รับการโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าเป็นเยาวชนที่ทำลายศาสนาของอัลลอฮ์จงห่างไกลจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ศาสนาของอัลลอฮ์จะต้องจบสิ้นช่วยกันทำนุบำรุงเพื่อที่จะให้ศาสนาของอัลลอฮ์นั้นคงอยู่ตลอดไปจนถึงวันกิยามะฮ์อามีนยาร็อบบลอาลามีนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัศรอินนัลอินซานะละฟีคุสรอิลลัลลซีนาอามานูวะอะมิลุศศอลิฮาตวะตะวาศอบิลฮักวะตะวาศอบิศศบรบารกัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะนีวะอียากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวะซิกริลฮะกีมวะตะกับบะละมินนีวะมินกุมติลาวะตะฮูอินนะฮูฮุวัสสะมีอุลอะลีม